Afikah boleh Afikah? Yang salah tadi? Boleh? Boleh. Okey. Cuba kita jawab nombor 2 pula. Bucu-bucu P dan Q masing-masing ialah 3, 4 dan 1 negatif 2 dan R terletak pada paksi X. Cari koordinat R yang mungkin dengan keadaan luas PQR ialah 10 unit kuasa 2. Okey, sekarang ni dia bagi dekat awak ialah luasnya. Okey, kemudian koordinat R ni tak bagi kat awak. Tapi dia kata R ni terletak atas paksi X. Kalau kita lukis, okey, paksi X di sini. So kalau garisan tu macam ni, R tu berada di sinilah. Sebab dia kata R tu terletak atas paksi X. Apa yang awak tahu koordinat di sini dekat R ni? Yang awak dah tahu apa benda? Kosong. Kosong dia X tu Y-nya. X. X kosong kan? Y. Y-nya yang kosong, X-nya yang tak tahu kan? Betul? Di atas paksi X, Y-nya yang kosong. X-nya tak tahulah sebab dia tak bagi. So, kita buat seperti mana tadi mencari luas sebab dia bagi ke awak luas. So, kita buatlah luas 1/2 darab 3/4 1 negatif 2 X kosong sebab tak tahu koordinat R luas segitiga ni sebab dia kata P, Q dan R. Maksudnya ni segitiga lah. Apa cikgu nak kena ulang kat sini ni? 3/4. Bukan 3/4. Jangan salah. Ramai yang akan buat 3/4. Bukan per Dia macam metrik ni. Dia atas bawah. Okey. Sama dengan berapa sekarang? 10 lah sebab dia dah bagi kat awak. Luas dia 10. Okey. Awak tak payah nak kalian buat dalam ni. Awak selesaikan dulu ni. Ni. Apa nak buat dengan 2 ni? Pindah sana Cik darab. Pindah ke seberang sini dia akan jadi operasi darab. Okey. Darab maksudnya 1/2 tu hilang lah. Yang tinggal cuma yang dalam ni kan. Okey. Yang dalam ni tadi kita kena ingat. Yang ini darab sini, darab sini, darab sini. Betul? So darab ke bawah yang warna merah ni akan jadi negatif 6. Habis tulis warna merah ni. Negatif 6 tambah 1 darab 0, 0 tambah 4 darab X, 4X. Okey, itu yang depan. Dah menulis lagi Tolak. Okey, yang biru pula ke atas ni. Okey, tolak. Tolong buat kurungan lah sebab cikgu nak tambah ni. Kat belakang ni kena buat kurungan lah. Okey, 1 darab 4, 4 tambah negatif 2 darab X, negatif 2X. Bila negatif bertemu dengan tambah dia akan jadi. Terus cikgu tulis sini tolak lah. Awak tak payah nak tulis tambah tolak lagi lah. Tolak 2X tambah dengan 0. Nak tulis pun. Ini jangan lupa 10 ni darab 2 tadi dia akan jadi 20 kat situ. So di sini akan tinggal negatif 6 tambah 4X. Tolak ni buka kurungan Tolak 4. Tolak dengan tolak akan jadi tambah 2X. Still ada modulus sama dengan 20. Okey. Tolak 6, tolak 4, tolak 10. 4 tambah 2. 6X, betul? Betul. Okey. Sama dengan 20. Okey. Bila X tu berada di dalam, kita tak tahu ni nombor negatif ke nombor positif. Jadi awak kena, bila ada modulus ni, awak kena pecah dia menjadi 2. Satu jawapan dia 20, positif 20. Satu jawapan dia negatif 20. Bila X berada di dalam bracket ni, dalam modulus ni.
So awak mesti keluarkan dua jawapan dah ni. Okay, maksudnya dia akan jadi macam ni. Okay, kita ambil yang pertama dulu, negatif 6. Negatif 6 pula. 6x sorry. Ada orang nak masuk Lambat lah Biatul. Okay. Okay, sini akan jadi 6x. Cikgu keluarkan 6x ni cikgu letak ke depan. Tolak 10 sama dengan 20. Itu yang pertama, kita ambil yang positif dulu. So, 6x sama dengan negatif 10 bawa ke sini jadi tambah. 20 tambah 10, 30. X sama dengan 30 bahagi 6 dapat berapa 30 bahagi 6? 5. So R ni koordinat yang pertama dia ialah 50. 50. Okey, yang kedua jangan lupa. Kita kena ambil juga 6x tolak 10 sama dengan negatif 20. Okey, 6x tolak 10 bawa ke sini akan jadi tambah 10. Negatif 20 tambah 10 jadi negatif? Negatif 10. X negatif 10 bahagi 6 dapat negatif 5/3. Okey, so R satu lagi koordinat dia ialah negatif 5/3. Okey, sebab dia kata cari koordinat R yang mungkin. Okey, sebab yang mungkin yang ini, mungkin yang ini. Dia tak tahu, kita tak tahu yang mana. So, kita kena nyatakan dua-dua lah. Bila mana modulus tu dan X tu berada di dalam modulus, awak kena keluarkan satu nilainya positif, satu nilainya ialah negatif. So awak kena buat macam ni lah jawapannya. Dua lah nilai yang mungkin. Mungkin 50 ataupun mungkin negatif 530. Okey, kalau kita rujuk jawapan belakang, jawapannya berapa tu? Okey, jawapan dia juga ada dua lah. Sama ada yang ini ataupun yang ini. Kedua-duanya mungkin Okey, screenshot dulu. Cikgu nak proceed kepada yang seterusnya ni. Dah ke? Dah? Dah ke belum? Dah cikgu. Okey, dah. Okey. Seterusnya. Cikgu tak nak buat yang ni dulu boleh tak? Cikgu nak buat yang ini dulu. Sama macam awak kira tadi. Tadi awak kira luas segi 4, segi 3. Sekarang kita nak cari luas sisi 4 pula. Okey. Dengan menggunakan formula yang sama seperti tadi, soalan 1A, cikgu tunjuk dulu untuk awak. 1/2, still ada walaupun luas sisi 4. Bila ada 4 koordinat maksudnya luas sisi 4 lah. Sama macam tadi kita susun atas bawah. 1, 7, negatif 5, 6, negatif 2, negatif 4. 2, negatif 3. Jangan lupa ulang balik yang pertama kita. Bila sisi 4 dia ada 5 nombor di sini. 5 baris lah. 1, 2, 3, 4, 5. Bila segi 3 dia ada 4 nombor di sini. Sebab dia ulang balik yang pertama ni. Okay, boleh? Kaedah pengiraannya sama je. Okay, darab ke bawah. So ini akan jadi darab 6 tambah 5 darab 4, 20. Positif kan? Negatif positif. Tambah 3 darab 2, 6. Positif juga. Tambah 2 darab 7, 14. Tutup. Mesti tolak. Ni buat kurungan. Okay. Darab ke atas pula. Ni biru ni. Bermaksud 7 darab 5. 7 darab negatif 5 negatif
negatif 35 tambah, okey, tambah dengan tolak akan jadi tolak lah di sini. Mana tadi? Negatif 12, negatif 8, negatif 3. Boleh? Dia sama je, segitiga dengan segi 4 dia sama je formula dia. Cumanya segi 4 ada 4 lah koordinat. So dia kena tambah lagi satu yang ujung sini. Kaedahnya sama je. 26 tambah 6 tambah 14. Berapa tu? 46. Betul lah? Cikgu 46. Okey. Tolak, okey. Yang kira yang belakang pula. Negatif 35. Tolak 12. Tolak 8. Tolak 3. Negatif 58. Negatif 58 So tolak-tolak akan jadi tambah, betul? Tambah 58 tambah dengan 46. 104. Betul Bahagi dengan 2, 52. Okey, untuk B, C dengan D cikgu tak perlu tunjuk lah, awak boleh buat sendiri. Kaedahnya sama je. Rasanya boleh kan yang ini kan? Tak ada masalah kan? unit kuasa 2 lah Sebab ni dia tak bagi unit, so unit kuasa 2 lah. Luas. Okey. Boleh? Ini latih diri 7.7 Okey, cikgu nak pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Latih diri 7.7 tadi. Soalan nombor 2 apa? Okey, soalan penyelesaian masalah juga Okey, soalan nombor 3. Dia kata tunjukkan bahawa titik-titik 8421 negatif 2, negatif 11 adalah segaris. Segaris maksudnya macam ni kan? Maksudnya 84 tu berada di sini, 21 tu berada di sini, negatif 2, negatif 1 tu berada di sini. Segaris lah. Maksudnya di atas garisan yang sama. Kalau di atas garisan yang sama, cikgu nak tanya awak, apa yang berlaku kepada luas dia? Dia ada luas tak sekarang? Tak. Maksudnya kalau dia ada luas ni maksud dia mesti bentuk segitiga macam ni ataupun segi 4. Mestilah ada luas macam ni kan, panjang darat lebar kan. Kalau segitiga setengah darat tapak darat tinggi sebenarnya, tapi kita ada luas formula untuk luas segitiga lah bila melibatkan koordinat. Dia memudahkan awak lah sebabnya kalau setengah darat tapak darat tinggi ni dia mesti segitiga tegak. Tapi sekarang kita tak tegak segitiga kita, mungkin macam tu, dia tak tegak lah. Okay, so kita guna formula yang tadi lah. Tapi bila dia segaris, luas dia mesti sama dengan kosong. So kita kena buktikan lah luas dia kosong. So kita buktikan sekarang. Sama je kaedah kiranya. 8, 4, 2, 1, negatif 2, negatif 1, 8, 4. Jangan lupa ulang balik. 1/2. 1 darab 8, 8. Tambah dengan tolak jadi tolak ni sebab sini tolak. Tambah, tolak lagi, sorry. Tolak 8 Ni tolak 2, ini tolak 8. Tutup kurungan, tolak di sini. Okey, naik ke atas pula. 4 darab 2, 8. Negatif 2. Negatif 8. Okey, 1/2. 8 tolak 8 habis. So sini akan jadi negatif 2, betul? 8 tolak 8 habis. So sini akan jadi tolak negatif 2.
So apa yang berlaku di sini? Tolak-tolak jadi tambah, betul? Negatif 2 tambah 2. Berapa tu jadi? Kosong kan? Kosong. Kosong bagi 2 sama dengan kosong. So terbuktilah titik-titik ini adalah segaris sebab luas dia tak ada kosong. Yalah, sebab dia segaris dia tak ada luas lah. Luas dia wajib sama dengan kosong. Okey, ini soalan kebat dah ni. Kita dah masuk soalan kebat. Bila dia kata macam ni, awak tahu awak perlu cari dia punya luas. Luas itu mesti dibuktikan sama dengan kosong. Kalau awak tak dapat kosong sini, maksudnya awak salah kira lah di mana-mana ni. Okey, boleh Dah, screenshot. Screenshot je dulu. Okey, kita proceed kepada seterusnya. Okey, nombor 4. Ada lagi perkataan segarisnya. Okey, bila jumpa perkataan segaris, maksudnya tak terus awak dalam fikiran awak kena tahu apa yang berlaku. Luas mesti sama dengan kosong. Okey, terus tulis. Luas mesti sama dengan kosong. Okay, so kita pun ambil formula luas. Luas 1/2 modulus negatif 2 negatif 1 susun je. 2P 10 5. Jangan lupa ambil balik negatif 2 negatif 1. Mesti tulis sama dengan kosong terus. Sebab dia segaris. Lepas tu dia suruh cari nilai P. Dia bukan macam soalan ni Soalan ni dia suruh tunjukkan bahawa segaris. Bila tunjuk segaris, jawapan mesti sama dengan kosong. So baru tunjuk. Okay. So ni dia dah cakap ini ialah segaris. Maksudnya luas dia mesti sama dengan kosong. So awak tak perlu buat apa-apa. Ini terus darab ke sini dulu. So tinggallah benda ini. Bila tinggal benda ni, buat kaedah yang sama. Darab, darab, darab. So jawapan awak akan jadi negatif 2P tambah 10 tolak 10. Betul? Ini yang ke bawah semua ni. Tolak, naik ke atas pula, negatif 2. Dia kata buat anak panah tu. Negatif 2. Teruskan, berapa pula? Berapa nak tulis? 10. 10P, 10 darab P, 10P. Kemudian, tambah tolak. Tolak. Tambah tolak. Tolak 10 sama dengan kosong. Okey. Permudahkan yang di dalam sini. Tambah 10 tolak 10 habis. Okey, so sini akan tinggal negatif 2P. Negatif 2P, modulus masih ada. Okey, ni tolak lagi. Tolak 2, tolak 10 akan jadi negatif 12 tambah 10P. Alright, sama dengan kosong. So kita nak buka ni. Bracket ni yang dalam ni. Negatif 2P tolak dengan tolak jadi tambah 12. Tolak dengan tambah akan jadi tolak 10P sama dengan kosong. Modulus. Okey, boleh sampai situ dulu. Permudahkan lagi ni. Negatif 2P tolak 10P akan jadi negatif 12. Negatif 12. P tambah 12 sama dengan kosong. Okey, kan cikgu cakap tadi kalau modulus nak hilangkan dan unknown dia berada di dalam modulus ni, ini mesti jadi dua kan? Satu negatif, satu positif. Kenapa cikgu tak tulis? Cikgu tak buat dua ni. Sebab kosong lah, segaris. Sebab bukan sebab segaris. Segaris tu luas dia sama dengan kosong. Kenapa cikgu tak buat negatif kosong dengan positif kosong?
Ada tak nombor tu? Tak ada. Kosong. Mana ada? Sebab dia kosong kan. Kalau yang macam soalan tadi, dia 20 ni kat sini. So nombornya 20 ataupun negatif 20 adalah. Tapi kalau nombor dia kosong, tak payahlah awak pergi buat negatif kosong dengan positif kosong. Tak ada. Kosong dia kosong je. Dia tak ada negatif kosong dengan positif kosong. Okay. So, kita pun sudahkan bermaksud cikgu pun alihkan ni. Negatif 12P sama dengan ini alih ke sini akan jadi negatif 12. P sama dengan negatif 12 bahagi dengan negatif 12. So P sama dengan 1. 1. Siap. Sebab dia suruh cari nilai P kan. P sama dengan 1. Okay. Dah, screenshot dah. Nanti nak suruh awak buat soalan ni. Awak screenshot je dulu. Okay? Settle? Settle Okay, bila settle? Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 lebih kurang yang tadi juga. Sekarang dia bagi luas di sini. Maksudnya K-nya berada di sini. Kaedahnya sama je. Cari luas segitiga. Okey, cikgu tunjuk untuk A sahaja. Untuk B dengan C dengan D awak jadikan soalan awak lah, buat sendiri. Okey, setengah negatif 4 negatif 1 5 3 negatif 1K. Jangan lupa ulang balik negatif 4 negatif 1 sama dengan 15 sebab dia dah bagi kat awak 15 luas ABC tu. Okey. Ini ni cikgu settlekan yang ni dulu. Darab terus ke sana. Lepas tu baru cikgu darabkan yang ni dalam ni. So sini akan dapat negatif 12 tambah 5 darab K 5K tambah negatif 1 darab negatif 1 positif 1 tolak okey negatif 5 1 darab negatif 1 negatif 1 darab 5 negatif 5 tolak 3 negatif 3 tolak 4K sama dengan ni, jangan lupa cikgu darab ke sana so dia akan jadi 30. Betul 15 darab 2. Nak matikan 2 ni. Okay, 30. Kemudian, okay, kalau macam ni satu mesti jadi positif 30, satu lagi mesti negatif 30 lah. Sebab sini cari nilai-nilai dia mesti ada 2 nilai lah. Sebab apa kat sini ni satu positif, satu negatif sebab kita nak buka menulis ni nanti. Okay. Kemudian negatif 12 tambah 1 akan jadi negatif 11 tambah 5K tolak okay, negatif 5, negatif 3, negatif 8 tolak 4K. Ni tak buka lagi sama dengan 30 lagi still. Okay, ni baru nak buka negatif 11 tambah 5K. Tolak dengan tolak jadi tambah 8. Tolak dengan tolak jadi tambah 4K. Sama dengan 30. Okey, permudahkan yang boleh permudahkan. Iaitu negatif 11 tambah 8. Dapat berapa? Negatif 3. Negatif 3 tambah 5K tambah 4K. 9K sama dengan 30. Jadi cara nak keluarkan tengok betul-betul. Satu ambil positif, satu ambil negatif So cikgu pun susun depan lah 9K tolak 3 sama dengan 30. 9K sama dengan ini bawa ke sini 33. Tambah K sama dengan 33 bahagi 9. Berapakah dapat? Berapa dapat? 11/3 kan? Ya. 11.
Lambat lagi ya? 11/3, betul Betul. Betul tak? Okey. Satu lagi jangan lupa ambil yang negatif pula. 9K tolak 3 sama dengan negatif 30 pula. 9K sama dengan negatif 30 tambah 3 jadi negatif 27. Negatif 27 bahagi 9. Negatif 3. So satu jawapan dia negatif 3, satu lagi ialah 11/3. Ada dua jawapan lah K ni. Nampak yang ni kecil ni, tak muat. Okay, B, C dengan D menjadi exercise awak lah. Kaedahnya sama je. Yang A ni awak nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa, cikgu tunjuk je. Sebagai contoh boleh. Okay, dah screenshot. Okay, kita pergi kepada macam mana pula nak menjawab soalan nombor 2 ni. Latih diri 7.7. Okay. Bucu sisi 4 disusun mengikut tertib. A, K6, negatif 2, 1, 4, 5, 2, 8. Jika luas, cari nilai K. Okay, sama je macam tadi. Sama dengan 30. Sama dengan 30 ni awak kena ingat, ini segi 4 maksudnya dia ada 4 nombor lah. Susun mesti ada 5 lah maksudnya. Sama dengan 30. Okey, yang ni cikgu nak tinggal awak buat sendiri juga. Okey. Kita pergi kepada latih diri 7.9. Lebih kurang sama tu cikgu tak nak tunjuk lah, awak buat sendiri. Okey, ini dah masuk kepada penyelesaian masalah. Habis bateri. Lagi kelas. Tutup. Sini je kau. Okey, latih diri 7.9 ini dah masuk soalan SPM Cumanya ini soalan baru baru dalam lebih kurang 5 markah. Soalan SPM awak akan jadi 10 markah lah. Ini biasa masuk ke tahap 2 geometri koordinat, dia akan campur semua. Locus. Okey, locus kita tengok untuk kelas berikutnya lah. Hari ni baru kita tengok luas untuk segi 3 dan segi 4. Okey, kita tengok latih diri 7.9. Dalam raja di sebelah, A negatif 3, kosong. Sini. B 5, 2 di sini. C tak bagi. D negatif 1, 6. Ialah bucu-bucu sebuah segi 4 selari ABCD. Segi 4 selari Okay. M ialah titik persilangan perpenjuru AC dan BD. Okey, M titik persilangan perpenjuru. Dia suruh awak cari koordinat C dan koordinat M. Okey, macam mana awak nak buat ni? Cuba awak tengok. Dia kata M ni titik persilangan perpenjuru bagi AC dengan BD. Daripada maklumat yang diberikan, apa yang kita kena kira dulu? M ke C dulu? Cuba fikir. Ini form 3 dah ni. Ini yang form 3 punya. Ini belum masuk yang luas poligon ni. Kalau dia perpenjuru, maksudnya dia persilangan antara dua ini. Dia adalah menjadi, M ni menjadi apa ni? Titik tengah. Yes, bagus. Dia menjadi titik tengah kepada BD dan juga AC. Bermaksud BD ni awak dah ada koordinat kan? So cari titik tengah je lah. So kita akan jawab soalan A, iaitu M dululah, titik tengah. Titik tengah macam mana? Negatif 1 ni tambah dengan 5. Bahagilah 2 sebab titik tengah. Itu koordinat X. Koordinat Y pula 6 ditambahkan dengan 2 bahagi dengan 2. Dia akan menjadi titik tengah lah M ni. So 5 tolak 1, 4. 4 bahagi 2, 2, betul? 5 tolak 1, 4. 4 bahagi 2, 2. Cikgu terus buat jawapan. 6 tambah 2, 8. 8 bahagi 2, 4.
Betul Jadi koordinat M ni ialah 2, 4. Macam mana pula nak baca koordinat C ni? Tadi kata perpenjuru tu titik tengah. Maksudnya 2, 4 ni menjadi titik tengah antara A dengan C. So macam mana nak cari koordinat C pula? Ya, macam mana? Buat Sini. yang negatif 3 tambah 2. Maksudnya kita akan ambil benda yang samalah. X tambah dengan X yang ini kan? Maksudnya X yang C punya akan tambah dengan negatif 3. Tambah dengan tolak akan jadi tolak lah. Bahagi 2, betul? Kita ambil X dulu. Sama dengan berapa ni sekarang? 2. 2. Ni lah titik tengah dia 2 kan? X. So X tolak 3 sama dengan 2 darab 2, 4. 4 tambah 3 jadi 7. 7. Okey. 7 kat sini. Okey. Kalau tak tahu nanti awak double check balik. Y kena tambah dengan kosong. Kena bahagi dengan 2 juga. Sama dengan berapa sekarang? 4. 4. Y tambah kosong Y lah. 4 darab 2, 8. So Y sama dengan 8. Okey. Y 8. Cuba kita double check. 7 tambah tolak 3. So 7 tolak 3, 4. 4 bahagi 2, 2. Okey, betul? 8 tambah kosong, 8. 8 bahagi 2, 4. Betul lah. Titik tengah kita 2, 4. So sekarang koordinat C kita akan jadi 7, 8. Jangan lupa tulis sebab dia nak koordinat. Siapa tak faham? Siapa tak faham mengaku sekarang? Boleh tak ni? C ialah 7, 8. M ialah 2, 4. Boleh? Siapa tak faham sebelum cikgu proceed kepada yang seterusnya? Boleh cikgu. Okey, boleh faham Awak kena ingat ni form 3 punya syllabus ni. Bila perpenjuru bertemu, dia ialah menjadi titik tengah Titik tengah. Kena ingat tu, titik tengah. X1 tambah X2 bahagi dengan 2. Y1 tambah Y2 bahagi dengan 2. Itu formula awak jumpa semasa awak form 2, form 1, form 3. Cikgu tak tahulah yang mana satu. Sebab KBSM ni awak kena ingat, awak punya SPM dia akan masuk daripada form 1 sehingga form 5. KSSM dia akan masuk silibus daripada form 1 sehingga form 5 awak. Okay, tak kisahlah mana-mana saja dia boleh masuk. Tapi inilah antaranya. Penjuru ni cikgu tak tahu awak belajar form 1 ke form 2, form 3. Tapi yang ini menengah rendah punyalah. Okey, yang menengah atas punya yang hari ni kita belajar yang B je. Nisbah luas segitiga ABM kepada luas segi 4 selari ABCD. Dia nak nisbah. Apa maksud nisbah? Nisbah apa maksudnya? Kelas? Pecahan. Bermaksud dia nak jawapan segitiga ABM ni, contohnya jawapan segitiga ABM ni awak dapat 12 lah. Katakan awak dapat 12. Luas segi 4 selari ABCD awak dapat 24. Contoh. Ini contoh Maksudnya dia nak pecahan lah. Maksudnya 12/24. Nisbah lah. Nisbah macam ni lah. Maksudnya kalau kita kecilkan dia akan jadi nisbahnya ialah 1/2. Okey, macam ni lah. Andai kata dapat 12 cikgu bukan kata jawapan dia 12. Jawapan tu awak kena kira lah. Sama seperti tadi. Okey, soalan B tu cikgu nak tinggal untuk awak kira sendiri sebab soalan tadi sama je lebih kurang. A dah ada koordinat, B dah ada koordinat, M dah ada koordinat. Okey, A, B, C, D juga dah ada koordinat. Awak kira luas segitiga ABM, awak kira luas segi 4 selari ABCD, kemudian awak buat dalam bentuk nisbah. Okey, yang tu cikgu nak tinggal untuk awak. Awak buat sendiri, 7.9 B.
Okey, soalan nombor 2. Kita tengok pula macam mana gaya nak menjawab dia pula. Garis lurus. Sekarang hujan kalau awak tak dengar suara cikgu tolong bagi tahu Garis lurus y sama dengan 8 tolak 2x menyilang garis lurus y sama dengan k. Paksi x dan paksi y masing-masing di titik P, Q dan R. Okey. Negatif 2. M dia negatif 2. Bila M negatif 2, angkat tangan kiri ke angkat tangan kanan sekarang? Tolong buat lakaran Y sama dengan MX tambah C, betul? Y sama dengan, kalau cikgu susun balik ni, dia akan jadi negatif 2X tambah 8. Ni hukum linear kita dah belajar sebelum ni. Cikgu susun balik. M dia berapa sekarang? Negatif 2. Negatif 2. M kita negatif 2. Bila M negatif 2, kita angkat tangan kiri. Kita akan angkat tangan kiri. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya garis lurus. Okey, C kita berapa kat sini? 8. So, C kita 8. Ni hukum linear kita dah buat hari tu. So awak tahulah bila kita lukis macam ni, C kita yang memotong di sini ialah 8. Sebab sini kan 8. Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Tu cikgu tulis kat situ Okey, ni buat lakaran saja supaya awak boleh selesaikan soalan ni. Menyilang garis lurus Y sama dengan K. Okey, garis ni paksi X dan paksi Y. Okey, paksi X ni, paksi Y ni. Dan garis ini menyilang juga Y sama dengan K. Nak buat kat mana Y sama dengan K, buatlah kat situ. Y sama dengan K. Agak-agak je lah. Dia kata garis ni menyilang paksi Y sama dengan K. Okay. Okay, dan diberi bahawa luas ialah 12. O ialah asalan. OPR. Ada gambar rajah ke soalan ni? Y sama dengan K. Okay, sorry. Cikgu lukis salah ni. Y sama dengan K bermaksud Y sama dengan K bermaksud dia bermula di asalan lah Y sama dengan K bermaksud dia bukan garisan macam ni Kalau garisan macam ni dia ada kecurunan. Sekarang Y sama dengan K saja. So dia garis lurus saja ni. Sorry, salah ni. Salah lakaran. Sekejap saya padam. Y sama dengan K ni bermaksud contoh Y sama dengan 3 ke, Y sama dengan 5 ke. Okey, so cikgu pun buatlah di sini. Okey. Y sama dengan K. Tak tahu K tu berapa. So macam tu garisan dia. Okey. Menyilang Y sama dengan K, paksi X dan paksi Y. Dia kata Y sama dengan K, dia menyilang di sini garisan yang ini di titik P. Okey, ni P kita lah. Paksi X tu ialah, paksi X yang kedua disebut itu ialah Q. Di sini Q kita. Dan paksi Y kita dia buat sini R. Sini kita dah tahu dah apa koordinat di sini. 08. 08. Okey, bagus. Okey. Apa koordinat di sini ni? Q ni. X kosong. Sini dekat Q ni apa yang kosong sekarang? Y. Y. Y kosong kan? Ini persamaan kita kan?
Negatif 2x tambah 8 sama dengan kosong lah. So negatif 2x sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8 bahagi dengan negatif 2. So dapat berapa? 4. 4. So koordinat dekat Q ialah 4, kosong. Betul? Okey, kita cuba cari apa dahulu yang kita boleh cari berdasarkan persamaan yang diberikan. Okey, sekarang dia kata diberi bahawa luas bagi OPR ialah 12. O ialah asalan. Di sini O kita. O ni kosong-kosong lah. O P R. Okey, maksudnya ni lah. O ke sini, ke sini. Ini luasnya diberikan ialah 12. Okey. Maksudnya bila dia bagi luas, awak kena kira luas lah. Yang ini kita kena tahu sendiri macam mana, yang ini kita kena tahu sendiri macam mana nak mencarinya. Okey Okey. Jadi dia cakap sekarang luas 12. Sama seperti tadi, kita susun je balik. 1/2 00 OPR. Ikut je. P tak tahu, letaklah XY. Kemudian apa sih dia? R 08. Kemudian ulang balik 00. Sama dengan berapa sekarang? 12 kan? 12. So 12 darab 2 terus 24. Betul? Sini 24. Ni 2 ni cikgu alih ke sini terus. So darab ke bawah. Bila melibatkan 00 ni banyak ni senang ke jawab sebenarnya. So ini dah kosong, tak payah letak je, tak apa. 8 darab X, ini akan tinggal 8X. Kosong, okey. Ini darab ke atas kosong, darab ke atas kosong, darab ke atas kosong. Betul Oh jauhnya. 8X sama dengan 24. Boleh? Okey, ingat. Kita nak buka kurungan ni mesti ada 2 kan? 8X yang sama dengan 24 yang pertama, X sama dengan 3. Betul? Betul. Okey, satu lagi jangan lupa 8X sama dengan Negatif 24. negatif 24. X sama dengan Negatif 3. so dia kata cari nilai K yang terkecil. Di manakah kedudukan K kita? Ni. Y sama dengan K. So sekarang awak punya jawapan X ni untuk koordinat P kan? Sama ada negatif 3 ataupun 3 di sini, betul? Sekarang dia nak nilai K. K ni ialah Y kita, betul? Betul. Okey, jadi bagaimanakah kita nak mendapatkan nilai Y-nya? Sekarang yang awak dapat 3 dengan negatif 3 ni ialah nilai X. Macam mana awak nak dapat nilai Y? Nak guna apa sekarang? Apa lagi maklumat yang awak ada? Di manakah kedudukan Y yang awak nampak sekarang? Inilah. Ni nampak tak Y kita? Dia kan lalu di atas garisan yang sama. Inilah Y kita. Sekarang ni X kita ni kita dah dapat, iaitu sama ada 3 ataupun negatif 3. Gantilah kat sini kita dapat Y dia. Kejap. Gantilah kat sini. Sini. Cikgu padam. So, kita pun ganti kat sini. Negatif 2, 3 yang pertama. Tambah 8 yang tadi. Tambah 8. So dapat berapa ni? Negatif 6, betul? Tambah 8 kan? Tambah 8. Dapat berapa Y-nya? 2. 2. Ini yang pertama, Y sama dengan 2. Tapi dia nak yang terkecil. So kita kena uji juga dengan yang kedua. Negatif 2 darab dengan negatif 3 tambah dengan 8. So 14. 8. So 14. Mana yang kecil? 2. 2. K sama dengan 2. Kita pilih 2 lah sebab yang terkecil kan dia nak. K sama dengan 2. Boleh? Boleh.
Jadi sekarang dia suruh cari nilai, cari koordinat P. Secara tidak langsung sebenarnya awak dapat koordinat P kan? Okey, nyatakan koordinat P yang pertama. P kita kat sini lah. 3, 2. 3, 2. Bagus. Yang kedua. Negatif 3. 14. Kan kita dapat 14 tadi. Okey, koordinat P kita sama ada 3, 2 dan juga negatif 3, 14. Tadi kita pilih dia suruh cari nilai terkecil kan. Kita guna 2 kan. So koordinat P kita kena pilih yang ini jugalah. Koordinat P. Sebab dia nak koordinat P sahaja. Cari koordinat P. Dia tak cakap kat sini. Cari koordinat yang mungkin bagi P. Okey, kalau ayat dia macam tu, cari koordinat yang mungkin bagi P antara 2 ni lah. Disebabkan A ni nilai terkecil dia 2, kita pun ambil koordinat P kita ialah 3, 2. Boleh faham Boleh. Okey. Dah screenshot belum? Ini dah masuk soalan kertas 2 tau. Kalau dia bagi soalan macam ni bermaksud awak kena perolehi 5 markah lah. Ini ni dalam 3 markah. A ni 3 markah, B ni 2 markah. 3 ataupun dia boleh menjadi 4 Sebab banyak maklumat di sini yang awak perlu cari. Mungkin 6 lah soalan ni. Okay, boleh? Proceed. 11.30 cikgu habiskan dah ni. Okay, kita proceed kepada soalan yang terakhir. Latih diri 7.9 muka surat 198 muka teks awak. Ini soalan dalam muka teks cikgu buat ni. Okay, dalam belajar di sebelah ABCD ialah sebuah segi 4 selari dengan bucu A4 negatif 2. Okay, di sini. B75 di sini, C47 dan D K0. Cari luas segitiga ABC. ABC je. Tak payah guna D lagi. Dia suruh cari luas segitiga ABC je. So buat macam tadilah. Senang je ni. 1/2. A kita 4 negatif 2 susunlah. B kita 7, 5. C kita 4, 7. Ulang balik, jangan lupa. Okey, kira seperti mana tadi. Okey, jawapan awak mesti dapat 13.5 ataupun 13/1/2. Okey, yang ni awak kira cikgu tinggal yang ni. Ini sama je jalan kerja dia. Cikgu nak pergi kepada soalan yang agak-agak susah je. Okey, cari nilai K jika luas segitiga ACD sama dengan luas ABC. Luas segitiga ACD. ACD. So guna koordinat ini cari luasnya. Kemudian cari luas ABC kita dah dapat di sini. Okay, iaitu 13/2 ni samakan dengan luas ini. Dapatlah nilai K sebab K kita berada di sini ni dekat koordinat D. Okay, itu cikgu nak tinggal juga. Sama je. Cari koordinat E jika ABCD ialah sebuah segi 4 selari. ACBE. Segi 4 selari. Agak-agak awak, E tu berada di mana sekarang? Sebelah A. Sebelah A. Okey, dia kalau segi 4 selari dia lebih kurang macam tu lah. Sebelah A ke bawah pada A? Bawah sikit pada A lah. Sebab segi 4 selari yang ini. Okey, E tu berada di sinilah lebih kurang. Dia suruh cari koordinat E ni. Okey, koordinat E macam mana pula kita nak buat ni?
Okay, koordinat D ni sebelum tu kita kena dapat dulu nilai K tu. Okay, koordinat E ni, cuba awak tengok sebelum kita dapat koordinat E, kita ada dah koordinat A, B dengan C, betul? Dan luas ABC ni kita dah kira dekat sini iaitu 13/2. Bermaksud kalau luas sini 13/1/2, apa akan berlaku pada luas di sini? Sama. Dia kan segi 4 selari. Bila kita belah dua, ni kan titik tengah nanti kan. Dia ni luas di sini 13.5. Luas di sini juga 13.5 lah. Ataupun awak buat darab 2. 13.2 ni darab dengan 2. Dapatlah E ni. E ni nanti. Dia sama je luas dia. Okay. Boleh Itu cikgu nak tinggal juga nak suruh awak fikir. Kira macam mana. Kemudian cari luas segi 4 selari ACBE. ACBE. Ni dia suruh cari koordinat dulu. Boleh buat tak agak-agak tu? Apa nak buat ni? Macam mana kita nak cari yang ini untuk soalan D sebenarnya? Nak cari koordinat E tu macam mana? Tadi sebenarnya kita dah buat secara tidak langsung tadi. Ni. Ni. E tu maksudnya di sinilah. Ini kan segi 4 selari. Apa yang berlaku? Kita nak guna apa ni sekarang? Untuk cari koordinat E ni. A sebagai titik tengah. Kita kena cari dulu titik tengah di sini, betul? Sama macam tadi, kita gunakan AB ni. Gunakan titik tengah dia. So cari dulu titik tengah dia, bermaksud awak akan ambil 4, ini untuk soalan C 4 kena tambah dengan berapa sekarang? 7 bahagi 2, betul? 4 tambah 7 bahagi 2. Ni berapa ni? Tak nampak pula. Negatif 2 kena tambah dengan berapa? 5 bahagi dengan 2, betul? Kita tambah 4, 11/2. Okay. Sini 11/2. Sini 3/2. Dekat sini. Okay. So, koordinat di sini kita dah dapat 11/2, 3/2. Kemudian kita guna pula yang ini. Dia titik tengah sama kan? Bermaksud sekarang X tambah dengan 4 bahagi 2 mesti sama dengan berapa sekarang? 11/2. 11/2. Ni dah 2, ni dah 2. Maksudnya X tambah 4 sama dengan 11. X sama dengan sebelah tolak 4 berapa? 7. Okey, X di sini ialah 7. Okey, kemudian Y pula sama juga. Y tambah 7 bahagi 2 sama dengan 3/2. Ni dah sama, kita ambil yang atas je. Maksudnya 3 tolak 7 akan dapat Y-nya ialah negatif 4. Boleh? Jadi koordinat E ni ialah 7 negatif 4 lah. Okay. Nanti. Okay. Bila awak dah ada koordinat E, so tak ada masalah lah awak nak mencari luas segi 4 selari ACB ini. Sama ada awak nak buat ini darab 2 kali ataupun awak guna koordinat ni cari macam biasa. Luas segi 4 tu lah yang susun macam ni. Boleh Okey, jadi kerja rumah anda siapkan yang cikgu bagi tadi sehingga yang contoh soalan
Kerja rumah anda awak siapkan yang tadi ni. Kejap nak stop recording.